A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini berada di dalam majlis ilmu yang mana kita dah kata lain macam lah rasa kan. Macam itulah. Saya ceramah di Shah Alam. Kali pertama di Shah Alam di Jabatan Akauntan Negara. Terperanjat saya ada orang jawab salam. Sebab dah biasa ceramah seseorang, tak ada orang jawab salam, tiba-tiba ada orang jawab lain macam kan. Saya suruh dia ulang balik jawab tu. Tapi alhamdulillah, walaupun dengan SOP tu tak, kita jangan rasa susah. Ini peraturan dia untuk kebaikan kita, kan? Untuk kebaikan kita semua. Jadi malam ni yang paling susah sekali adalah bila penganjur beritahu tajuk dia tajuk bebas. Itu susah betul. Cubalah bagilah apa-apa tajuk bebas tu, payah betul. Itu yang payah tu kan. Bila kita dah ada SOP kan senang. Tajuk lah tak ada SOP tu salah tu kan. Tapi tak apalah. Jadi bila kita cerita malam ni saya share, ialah kita kaitkan dengan apa yang ada pada hari inilah. Dan yang mana tajuk yang saya pilih pada malam ni sebab dah lama kita tak dengar majlis ilmu. Malam ni saya share tentang mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tajuk yang paling baik sekali. Permulaan kuliah kita nak pasakkan balik kasih sayang, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari tu kan tengok berapa ramai orang tension kan. Rindu ke masjid kan. Rindu ke surau. Sekali dah buka surau tu yang muka orang datang. Yang rindu tadi tak ada orang lambat kan. Itu salah tu. Yang paling best tu saya tak tahu Putrajaya, saya tak pasti, tapi di Negeri Sembilan kita kena apply online. Nak sebagai jemaah. Dia boleh bangga tu, alhamdulillah dapat pergi masjid dulu. Lulus dia kan. Tak datang. Ke masjid tu 100 lebih, kota tu tak berisi. Maknanya dia dah dapat dulu tapi tak datang. Berdosa tak? Berdosa sebab ambil hak orang. Nah, kalau dia sengaja lah, yalah, orang lain semua hampa tak dapat pergi. Yang dia nak heboh tu nak tunjuk di Facebook yang dia dapat kota datang tu. Lepas tu tengok berapa ramai like. Sah itulah. Tuan-tuan faham tak ni? Kalau tak faham saya ulang balik. Kan? Faham lah kan? Saya cakap bahasa paling senang lah tu kan. Jadi terdapat dalam kisah bahawa seorang lelaki melihat sejenis makhluk yang amat mengerikan. Lalu dia bertanya, "Siapakah engkau?" Makhluk itu menjawab, "Akulah amalmu yang buruk." Lelaki itu bertanya, "Apakah caranya agar aku dapat selamat dari engkau?" Makhluk itu menjawab dengan membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna amal buruk kita ni akan menjelma satu hari nanti sebagai satu makhluk yang sangat buruk, sangat mengerikan. Cara apa? Selawat. Itu sebab kita tengok bagaimana dalam kitab Mukasyafatul Qulub tu menggambarkan bagaimanakah malaikat itu kepala tu sampai ke bawah arasy Allah tu. Kaki sampai dasar bumi yang ketujuh. Sayap sebelah kanan tutup bahagian barat bumi. Sayap sebelah satu lagi tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulunya pula menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni punya banyak. Dan setiap kali ada seorang umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, Allah akan perintahkan malaikat tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah tadi. Menyelam dalam tu, keluar dia kibas-kibaskan sayap dia tu. Bila dia kibas, bayangkanlah bulu-bulu yang banyak tadi, tertitislah satu titisan nur tu tadi pada setiap bulu-bulu tu tadi, dan itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan kita.
Itu sekali selawat. Itu sebab kalau orang yang disebut nama Nabi dia tak selawat, dianggap sebagai bukan kerakut, bapak kerakut ni. Bukan sikit-sikit lah. Pemalih tu kan. Astagfirullahalazim pun malih. Astaga, la ilaha illallah. Siapa ngajar tu? Kau tak pengajar dah OMG tu kan. Oh my god kan. Baru 5 minggu duduk ke Putrajaya dah oh my god menyampah tu kan. Bukan orang sini dah tapi lain. Sini okey. Jadi mana tu keadaan. Selawat kata Nabi punya banyak tuan. Tu sebab selawat banyak-banyak. Nabi sebut apa? Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebut nama Nabi selalu dengan cara selawat. Macam kita dengar kuliah dengan telinga tu dah besok dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dengar ceramah Ustaz Jafri kan? Ustaz Jafri Mahmudi. Dia cakap Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam dalam ceramah dia. Mau lazimkan mulut ni kan dengan selawat ke atas Nabi. Rasulullah SAW bersabda, selawat kepadaku adalah nur atas titian. Barang siapa membaca selawat kepadaku pada hari Jumaat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun. Cek kali berapa kali selawat. Kan? Kadang orang perempuan dia rajin selawat. Bila? Time terperanjat. Terperanjat lelaki balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak cakap nak balik. Masalah betul. Tapi dapat lah skotul. Jadilah baru tak tahu. Dia konos terperanjat pun dapat skotul kan. Tapi kita janganlah macam tu. Lazim kan. Lazim kan. Satu lagi istighfar. Lazim kan. Sebab apa istighfar? Sebab kita ni banyak dosa. Jadi dengan istighfar ni niat kita nak cuci dosa-dosa kita. Melainkan ada antara kita yang confident. Tolong ke tangan. Alhamdulillah tuan. Daripada awal tahun sampailah habis PKP sampai ke ujungnya belum ada dosa lagi. Tahu tak kan? Tak ada lah, semua ada dosa termasuk yang bercakap ni. Kan iya dah macam mana tuan kan? Kita ni manusia dan Nabi sebut sebaik-baik manusia yang berdosa. Jangan salah faham. Maknanya elok kau berdosa tu tak. Dia sebut sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Minta ampun dengan Allah banyak. Itu sebabnya kita tengok balik semula kan. Allah bagi semua benda ada sebab. Semua ada sebab. Hari itu kan Allah Ta'ala bila datangkan COVID-19. Orang kampung pun mana nyambut coronavirus tu kan. Bila dia bagi tu kan, dia tak kira siapa dah, Melayu, Cina, India, tua, muda, miskin, kaya, tak kira. Bunda 4 tahun diiring oleh pegawai kesihatan masuk dan bila nama yang meraung tengok tak boleh masuk lagi. Nak tunjuk tak kira siapa. Kereta besar, rumah besar, duit banyak, tapi duit dia tak ada ke rumah. Merayu tak ada kebantuan untuk kami. Laki terperangkap ke luar negara tak boleh balik. Duit semua dengan laki. Hilang pula atau putus hubungan pula. Macam-macam. Nak kata apa? Tu yang kita terkejut. Apa halak rumah besar minta bantuan pula? Nampak tak? Tu berapa ramai? Pengajaran itu jelas tak tunjuk kat kita sampai satu tahap sudah yang orang berebut emas, bukannya berebut duit. Ni emas ni pelitup muka ni berebut. Bukan omeh dah emas. Topeng pelitup muka lah kau tak faham. Ayah mana cakap orang putih, ayah cakap apa pelik lah kata cakap putih ni kan. Ya. Nampak tak? Masa tu berebut orang pergi pasar raya, habis barang-barang keperluan macam nak mati warna dah besok. Dah tak boleh keluar dah keadaan kita. Masa tu semua mementingkan diri sendiri. Masa tu kedudukan pangkat tak ada nilai dah. Kat sisi Allah Ta'ala pun memang dah lama dah bagi signal tak ada mana ada kedudukan kita. Macam tadi kita semayang tadi, adakah ditentukan tadi siapa yang duduk depan ni semua yang gaji 5,000 kata dah. Saf yang kedua tu bawa akuang sikit. Ya saya belakang sekali. Mana pendapatan man tak ada lah, bergantung pada berapa yang suruh bayar malam ni, macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Adakah macam tu? Tak macam tu dah. Sebab semuanya sama. Nabi pun sebut kan, semua orang sama di sisi Allah. Yang membezakan adalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Itu sebabnya kita tengok orang tu nampak miskin tapi orang senang dengan dia. Sebab apa? Sebab mudah. Dan dia ramai mudahkan urusan. Dia kaya tapi orang tak suka dengan dia. Apa sebab? Macam-macam perangai kan? Itu sebabnya berapa ramai orang hari tu meratap-ratap, aduh mampulah, matilah ya.
Dia lepas PKP tu, nanti bila dah selesai PKP ada 3 golongan. Golongan pertama golongan makan gaji. Golongan makan gaji ni ada 2 jenis pula. Satu yang bangang tak boleh kerja dah. Ada sadap duduk rumah. Yang satu lagi pula copek lah nak pergi kerja, sampai pejabat payah kerja kat rumah. Payah kerja kat rumah. Tanya perempuan, sian. Baru nak naik nak susu tak ada poning kepala. Lepas tu baru sambung kerja sikit. Hari ni elok apa? Allah payah mencabar kerja kat rumah. Eloklah kerja kat pejabat lagi. Kan? Dia 2 kategori itulah yang tu. Kategori yang kedua pula, kategori yang bekerja sendiri, yang hilang sumber pendapatan, tak tahu nak buat apa. Sumber habis dikorek dah. Bukit kalau ditarah pun kata, macam mana modal dah habis, awak negosiasi sendiri, macam mana ni? Dan kategori yang ketiga, orang yang sentiasa cari jalan. Adalah hikmah ni. Allah Ta'ala nak suruh dia ikhtiar cara lain ni. Macam mana cara dia nak buat? Sebab akhirnya kita tengok kebergantungan kita kepada manusia akan menyebabkan kita kecewa. Kebergantungan kita hanyalah kepada Allah. Lepas itu adalah suara yang kita dengar, cakap senang lah tu ayat ni nyampah tu. Aduh, nak nyaut kan? Tu masalah kan. Tapi itulah kita fikirlah sendiri tuan-tuan. Nabi dulu pun susah ya. Kan? Apa zaman Nabi tak ada wabak ke? Ada, lagi tak ada nama. Kira wabak ya. Kan? Nabi kata ketika berlakunya wabak, jangan sekali-kali kalian tinggalkan kawasan wabak dan pergi pada kawasan wabak. Maknanya kalau kita ikut akur perarahan pemerintah itu, arahan pemerintah itu, maka kita sebenarnya dapat pahala. Kalau kita niatkan sebab Nabi dah beritahu macam tu, dapat pahala. Ya. Tu sebab tuan-tuan kan, polis tu suka-suka ke buat roadblock tu. Dia pun pening kepala orang ni, pusing. Lepas tu siap bangga lah tu. Alhamdulillah berjaya melepasi roadblock. Pencapaian kat dia tu. Kan? Yang polis tu pun dia kadang tengok, alah tak apalah, lepaslah jalan kan. Ambil kesempatan lah dia. Kan? Ada lah yang ajar. Kau lalu kat polis tu, kau tin, kau horn, kau angkat tangan, jalan okey kata. Dia kata tu. Dia tak ada tanya banyak dah. Kan? Tak ada tuan-tuan. Kita ni jangan ambil kesempatan. Tu ya. Bila dah kono tuan-tuan penyakit tu baru kita tahu. Masa tu bila kono penyakit tuan-tuan, jangka hayat umur kita 2 minggu nak tentukan kita boleh survive ke tak. Tu paling lama tu. Mana jenis yang dah tak terdaya, memang ada penyakit mencangut tu, nak mencangut. Mencangut tu nafas tak sampai, mencungap lah orang sekarang cakap. Ni mula seminggu padam. Ya, nak cakap apa? Tu sebab yang baru-baru ni ada pula orang share dalam WhatsApp kan. WhatsApp group tu ada yang share dia kata doa sama-sama mudah-mudahan coronavirus ni bertambah balik peratusannya supaya kita tak payah pergi sekolah kata. Ada. Dan apakah langkah-langkah untuk mempertingkatkan virus corona tu? Adalah beritahu. Tuan-tuan, kita kalau buat macam tu kita tak sensitif tau. Maksud tak sensitif apa? Jangan lupa ada banyak nyawa yang dah terkorban disebabkan oleh wabak ni. Dan apakah perasaan ahli keluarganya bila kita main-mainkan macam tu? Tu buat kena fikirlah kan. Kemudian diceritakan bahawa seorang lelaki tidak pernah membaca selawat kepada Nabi SAW. Pada satu malam dia bermimpi melihat Nabi SAW, baginda tidak menolehnya. Kemudian lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau marah padaku? Rasulullah menjawab, tidak. Lelaki itu bertanya lagi, mengapa engkau tidak memandangku? Kata Rasulullah, kerana aku tidak kenal kamu. Lalu lelaki itu berkata, bagaimana engkau tidak mengenali aku? Aku adalah lelaki umatmu. Padahal para ulama telah mengatakan bahawa engkau lebih mengenali umatmu lebih daripada ayah dan ibunya. Rasulullah SAW berkata, mereka benar, aku tidak mengenalimu kerana engkau tidak mengingatiku dengan membaca selawat. Padahal aku kenal umatku itu bergantung kepada bacaan selawat mereka kepadaku. Kemudian lelaki itu terbangun. Masa dia tidur, dia mimpi terjumpa dengan Nabi. Dia mimpi jumpa dengan Nabi. Nabi memalingkan muka. Kenapa Rasulullah, kau marah ke aku ke? Tak, aku tak marah dah, tapi aku tak kenal kau siapa. Macam mana kau tak kenal? Sedangkan kau dikatakan oleh ulama semua bahawa kau lebih kenal umatmu lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Memang betul aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa kerana kau tidak pernah sekalipun berselawat kepada aku. Terjaga dia bertidur menangis dia. Dan semenjak daripada itu dia berubah
dengan berselawat tak kurang, dia membaca selawat tak kurang 100 kali sehari. Selang beberapa minggu dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sekali lagi. Kali ini Rasulullah SAW memberitahu dia, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Maknanya apa? Jangan main, itu petanda tu tuan-tuan. Ini kira mana masuk dalam kategori soalan bocor. Jadi kita ni kalau nak bagi Nabi kena kita selawat lah banyak. Siapa yang menyanyi apa je, awak kat mana belum tentu dia dah. Itu ada harapan Nabi tak kena dia. Melalak tak apa benda dia melalak kan. Maklumlah tengah PKP ni macam-macam cerita, tengok macam lagu dong Lepas dia nak mula dan leko kan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, bulan puasa tu tak kurang, memang ramai betul yang hantar WhatsApp dan juga mesej, personal message kepada saya. Dia kata seronok benar tahun ini sebab pertama kali dalam sejarah dalam rumah tangga dia full sembahyang jemaah. Semua waktu, tarawih ke fardu ke tak boleh. Mana ni seorang ni tak cukup mana? Macam tu sekali. Tapi mulai SOP jamaah ke masjidnya, ke surau ni dah mula kondu dah ke rumah tu. Dah mula hilang-hilang dah. Sembahyang sendiri dia dah mula dah ayat tu keluar. Nampak kan? Bayangkan berapa ramai ayahanda ni, bapak-bapak ketua keluarga tak dapat tidur malam raya, mengenangkan apa? Mengenangkan teks khutbah belum hafal lagi. Berapa ramai segala batang penyapu kayu yang ada semua sampai sahabat-sahabat lah janji pegang kan. Tapi nak menunjukkan tu hikmah dia. Baru kita tahu koci hati abah baca khutbah kau tidur kat belakang. Marin itulah kau jual abah. Imam baca khutbah dia tidur kat belakang. Kau tahu perasaan macam mana kan? Macam tu. Wah, tak khutbah simple kan, untuk ahli keluargaku yang dikasihi kan, dia sebut kan. Nampak? Tu hikmah dia. Ramai yang sembahyang. Tahun ni boleh kata kita tengok peratusan yang paling tinggi sekali, masyarakat Islam di Malaysia berjaya sembahyang tarawih penuh sebulan kan, paling tinggi. Dan tahun ini kita mempunyai peratusan yang paling tinggi, melahirkan imam tanpa tauliah. Tu tak kira lah kan, bacaan yang merayau ke apa, tak kira lah. Kadang-kadang bini ke belakang, Astagfirullahaladzim. Bini ngaji rajin, bini TikTok mengaji. Jadi bila laki baca, Allah laki dan lah, apa baca tu bang? Fatihah terlupa. Bayang tu belum masuk ayat dia tu. Kan? Tapi itu dah pengajaran. Makna baru kita tahu, makna kita kena ada ilmu, makna kita kena belajar, kita kena tahu kita ke takat mana, tahap mana. Tu dah, tu keadaan dia. Ya. Kejap tuan-tuan masuk berlalu kan, tak boleh lama ni. Kan? Sekarang kena tindakan kan, jangan main-main sekarang. Kan? Jadi makna katakanlah dalam surah Ali Imran ayat 31, katakanlah jika kamu mengasihi Allah, ikutlah aku, nescaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Tanda mencintai Allah adalah mengikuti perintah-perintahnya, mendahulukan taat kepadanya, mencari redha-Nya. Adapun cinta Allah kepada hamba-Nya yang mukmin bererti memuji mereka, memberi pahala kepada mereka, mengampuni mereka, serta memberi nikmat kepada mereka dengan rahmat, penjagaan dan taufiknya. Barang siapa mengaku 4 hal tanpa bukti 4 hal, pengakuannya adalah dusta. Siapa yang mengaku 4 perkara tetapi 4 perkara lain pula yang dia buat, maka dia dusta saja. Apakah dia? Dia mengaku dia cinta syurga tapi tak taat, maka palsu. Jelas dia bohong. Siapa mengaku cinta Nabi tapi tidak suka ulama dan fuqara, maka pengakuannya adalah tidak benar. Barang siapa mengaku takut akan neraka tapi tidak meninggalkan maksiat, tanda dia dusta. Dan barang siapa mengaku cinta kepada Allah padahal dia mengeluh ketika ditimpa bala, maka pengakuannya adalah bohong. Nampak tak? Kita selalu sebut kan, syukur. Kita selalu sebut sabarlah banyak kan. Bila datang ni ujian, sabar. Orang tu yang kadang saya cakap sabar senang. Sabar itu separuh daripada iman. Tapi tak pernah orang tanya separuh lagi apa? Faham tak?
Kan yang satu, sabar itu separuh dari beriman. Habis separuh lagi? Separuh lagi apa? Dah menung. Lah tak pernah lah terfikir tu. Apa dah bagi separuh tu lah ambil. Separuh kita dah tanya lah. Cuba tanya imam, mam, separuh lagi apa mam? Tanya. Tu nanti saya semak dulu kan. Separuh lagi apa? Separuh daripada iman adalah sabar, separuh lagi adalah syukur. Kan Nabi sebut, amat menghairankan umatku bila mendapat nikmat dia boleh bersyukur, dan bila diuji oleh Allah dia boleh bersabar. Nabi sebut heran orang macam tu. Sebab Nabi ingat, Nabi kalau Nabi itu sendiri, Nabi sendiri payah. Nabi tahu payah nak sabar tu. Tapi bila umat dia sabar, heran Nabi. Boleh dia sabar. Cuba tengok Nabi Ayub tu. Nabi Ayub kan, siapa yang tak perasan Nabi Ayub punya kisah yang diuji dengan penyakit kulit kan, yang sangat kronik. Sampaikan ulit tu, berulat-ulat tak faham, berulat-ulat kan, sampaikan jatuh ulat tu, dia boleh ambil beli ulat tu letak situ balik. Nabi Ayub that sabar. Kalau kita padan kau pijak lah tanya padan mampu lagi baik itu kita. Ya, tapi bila dah jatuh tu, sampaikan semua orang dah tak nak jaga dia, semua jauh pada Nabi, tak tahan bau Nabi Ayub ni, dah busuk bau sakit itu, bau nanah kan. Lepas tu bila cakap, bila isterinya sampaikan, isterinya sampai akhirnya bercakap, wahai suamiku Ayub, kata, kau minta lah dengan Allah supaya sembuhkan penyakit kau ni, tentu Allah akan sembuhkan. Nabi Ayub cakap apa sangatlah yang aku sakit ni. Ada yang cakap 7 tahun, dia cakap 17 tahun, dia cakap 10 tahun kan? Apa sangatlah sakit aku ni yang 17 tahun ni, dibandingkan dengan berpuluh tahun aku sehat dulu, tak ada pun aku nak komplain. Kenapa sekarang aku nak komplain? Macam tu Allah uji kita ni tuan-tuan. Pertama, uji kita nak suruh sabar ni. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Bukan senang. Keluar je poster malam ni ceramah, sila bawa sejadah masing-masing. Kan? Tapi fikir tu, umat akan bawa sejadah. Lepas tu kau berapa nak turun tu, beratur pula, kau nak tembak pula dahi ni sekarang. Alah, leceh lah mungkin itu. Tapi orang yang sabar, dia awal dia datang. Yang paling sabar, dia beratur. Dia pun sabar. Lepas tu, kena nampak, tak apalah, let lu orang masuk, tak apa. Tapi bersabar untuk taat perintah Allah. Kedua, bersabar untuk tinggalkan larangan Allah. Bukan senang tuan-tuan. Orang ajak mengumpet, sedap. Orang nak ajak mengumpet, kau tahu tak apa dia kalau berbisik tu, mana tahap rahsia dia tu memang tinggi betul tu. Aku dengar lah. Kau dengar apa? Dia kalau panjang tu berserius, memang serius matter lah. Ya kan, dia orang bertahap tu lah kan. Cerita mengumpet, kita tahu tak berdosa, tahu ngumpet ya. Orang perempuan lagi best, bukan perempuan Putrajaya, tak tempat lain. Aku ni bukan nak ngumpat tau, tapi kongsi je. La ilaha illallah, boleh lah macam tu kan? Apa istilah sekarang orang cakap, membawang kan. Membawang tak sesuai. Bawang ni kalau goreng dengan tolong akan beli sedap. Dan bawang termasuk dalam barangan kawalan. Janganlah dijadikan istilah pada orang berbuat sebagai membawang. Yang sesuai membangkai itu sesuai. Sebab orang yang mengutuk saudara itu, mengumpit saudara, macam makan bangkai busuk saudara dia sendiri. Dah mulai sekarang kita umumkan, viralkan istilah membangkai itu. Buanti-buanti lah membangkaikan orang ni, cakap tu. Ya, zaman Nabi dulu ada dua perempuan punya seronok berbungak cerita buruk pasal orang. Dia punya seronok ni bulan puasa ni, sampai dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin nak buka puasa? Hawih benar. Punya teruk mengumpit pasal orang sampai nak berbuka. Kita tak adalah sampai macam tu, betul tak perempuan? Orang perempuan tak adalah sampai macam tu, betul tak? Betul kan? Maknanya tak ada sampai macam tu. Mengumpit cuma tak adalah sampai minum dah kan? Macam itulah kan? Ngumpit tetap ngumpit, cuma tak sampai minum ya. Tapi mana kata? Nabi kata apa? Tak payah kau minta izin lagi dah, kerana sesungguhnya kau dah berbuka dah pun.
Tak percaya cuba kau luahkan apa dekat mulut kau. Dia luahkan, terkeluar daging busuk saudara dia tu. Zaman Nabi makin tunai. Allah Ta'ala tunjuk. Meninggalkan larangan Allah. Beli nombor. Kan seronok. Tak ada modal. Modalnya minimum risk. Oh, kononnya tu lah kan. Kan tu beli nombor tuan-tuan. Kono tu kan. Bila kono tu pula, dia boleh belanja lah orang surau Al-Huda. Malam ni saya belanja makan. Hari ni hari lahir saya kata. Tiap-tiap bulan botol hari lahir kau kata kan. Korang hajar betul dah lah dapat subuh haram belanja lah orang surau. Bayangkan tu. Dan begitu juga yang ketiga, bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Sabar tuan-tuan. Yakin, percaya cakap saya. Banyak hikmah tuan-tuan. COVID-19 ini banyak hikmah. Tuan-tuan. Ni kita dapat jumpa kan ya. Kalau ikut surau Al-Huda ni, dia punya giliran dapat panggil sini 5 bulan lagi. Ni dek banyak yang tak prepare, dia dapat dulu. Dapat tengok dekat-dekat kan. Dapat tengok dekat-dekat macam ni Rahman Samsul debat baru tahu. Tengok dalam TV lain kan. Ya. Ada orang cakap selalu tengok dalam TV je ustaz. Samalah saya pun tengok saya dalam TV je. Saya cakap macam tu lah. Macam mana orang nak cakap kan. Kemudian engkau derhaka tapi mengaku cinta padanya. Inilah keanehan zamanku. Jika benar engkau cinta, tentulah mentaatinya. Jika benar engkau cinta, tentulah mentaatinya. Selalu pencinta akan taat kepada kekasihnya. Tanda mahabbah adalah mengikuti yang dicintai dan tidak akan menentangnya. Itu dia. Ikut. Kalau kita sayang Nabi, ikut Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Confirm terbaik, contoh ikutan terbaik. Dia bukan sebut antara yang terbaik, tak. Kalau kau nak beli kereta yang elok-elok, kereta kat kedai tu, tak. Dia sebut kereta yang paling baik sekali kau nak beli kereta ni. Macam itulah. Jadi dah tahu contoh ikutan terbaik, tu dia contoh ikutan terbaik. Dah tahu dah contoh ikutan terbaik Nabi. Kenapa nak ikut penyanyi Korea tu? Kenapa nak ikut pelakon-pelakon pula yang tak entu arah tu buat apa? Kan mana yang elok-elok lah tapi minta elok mai. Jadi macam mana tu? Tengok balik. Dah ada contoh ikutan terbaik. Kan? Contoh terbaik tanpa tak nak ikut. Lepas tu ayat apa? Kau ni cubalah kau maafkan dia. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Ayat kan? Ayat itu Nabi dan bukan Nabi. Kalau Nabi dongah, tentu-tentu Nabi kau hati. Nabi buat elok tu, mudah-mudahan kita ni pun jadi elok macam Nabi. Itu sebab Nabi bagi standard paling ringan sekali. KPI Nabi bagi kat kita. Apa dia? Faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Nabi bagi standard satu ya. Bukan 10. Bukan 5 boleh. Kau hidupkan satu, kau sayangkan aku. Apa maksud hidup? Buat selalu walaupun satu. Apa sunnah Nabi yang paling senang? Makan. Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti. Itu kita. Badan masing-masing lepas PKP macam pelampung. Terapung dekat laut tu. Kalau apa terjun dia terapung. Terjun terapung. Makan dia kau jual tuan-tuan. Bolehlah ada grup apa? Grup masak tak jadi. Apa grup tu? Poning nak kepala. Kau masak lah. Kau mahu tanya orang lelaki, bang ini lah apa? Cakap lah. Dalam pada cakap-cakap tu kejap-kejap barang sampai. Kejap barang sampai. Aduh, yang bodoh nak di order. Periuknya lah. Abang, belum tokan nak masak. Bayang tu. Punya hana periuk nasi tu. Macam-macam lauk nak dicuba kan. Tapi okeylah, adalah kebaikan dia. Tapi ikut sunnah Nabi paling senang. Apa? Jangan makan banyak-banyak. Itu ya. Pernah disebut oleh hukama dulu-dulu, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Sampai tak salin tu. Mengganggu orang main baik ke lantai, akan tanya balik, lupa tu masalah tu. Keselamatan
Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Tu dia. Jadi mana kata mana yang kita boleh buat. Itu sebab bila Nabi sebut barang siapa hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Maknanya Nabi suruh pilih satu, buat senang hidupkan sunnah Nabi. Sebab siapa hidupkan sunnah Nabi itu sayang benar lah kat Nabi. Makna KPI yang Nabi bagi, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Paling senang apa? Itulah dia. Lepas itu bercukur kan, Nabi sebulan sekali cukur. Jangan biarkan, jangan membolor berpuluh tahun. Tahu? Yalah, dalam sebulan sekali itu kecantik itu. Sebab apa? Sebab Nabi suka bersih-bersih. Dibolor bulu ketiak tu lah. Paning sampai ke dapur baru kan? Jadi apa lagi? Kalau sebut nama Nabi tu tadi, selawat tu pun tu pun tanda kita sayang Nabi. Inna awlan nas bi yaumil qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Selawat banyak kan? Dengar nama Nabi, selawat. Tapi jangan luih benar pula. Katalah nama laki Muhammad, bini panggil tang dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya untuk Nabi tahu. Jangan pukul gator pula. Dia luih kan, bangsa luih tak erti nak beza pula, dia balun ni semua. Pukul gator lah katakan. Jangan tentu. Hanya untuk Nabi saja. Jadi diceritakan bahawa ada sekumpulan yang datang kepada Asyibli radhiyallahu anhu. Dia berkata, siapa kalian? Mereka menjawab, kamilah para pencinta Tuhan. Dia menghadap, kemudian dia melempari mereka dengan batu. Tentu saja mereka lari melintang pukang. Lalu Asyibli berkata, mengapa engkau lari dariku? Jika engkau benar menyintaiku, tentu tidak lari dari ujianku. Kemudian Asyibli berkata, ahli mahabbah, mereka telah minum gelas cinta, maka bumi dan negeri ini kelihatan sempit, dan mereka sungguh makrifat kepada Allah, mabuk dalam keagungannya, berlalu lalang dalam kekuasaannya. Mereka sedap berjumbu dan bermunajat kepadanya. Setelah itu Asyibli bersyair, kata cinta wahai Tuhanku memabukkan, pernah engkau lihat kekasih sejati tidak mabuk kepayang? Maksudnya nak cerita, dia bila dia cakap, kami ni pencinta Tuhan, kami suka sangat dengan Tuhan, dia ambil batu balik lagi dah. Dia kata patutnya kalau kau sayangkan aku, ujian aku bagi pun kau terima. Tu maksudnya. Tetapi tuan-tuan ada orang baling batu, jangan tuan tadah pula lagi. Ni maksud ni nak bagi perlambangan macam tu keadaan bila Allah uji kita. Kita nak yang sonok-sonok tapi ujian Allah bagi tak nak terima, macam mana? Kan ujian apa? Ujian sabar dengan ujian yang Allah bagi kat kita tu, itu paling susah sekali. Tapi antara ujian miskin susah hidup dengan ujian kaya, ramai yang fail ujian kaya tuan-tuan. Dia masa susah ingat sembahyang, masa susah tu elok dia datang surau 5 kali sehari datang. Masa susah tu rajin dia sokah. Dah kaya lah lupa diri tuan-tuan, mengelinjang dalam YouTube. Kayanya kaya tu. Saya tak cakap orang sini dia tahu orang mana, dah tahu lah. Berjoget-joget apa semua, contoh lah tuan, kaya-kaya. Kita pun cakap kaya kan? Tapi itu sebabnya kan minta kaya. Tapi kita minta, ya Allah, kau berikanlah aku kecukupan dalam rezekiku, ya Allah. Macam tu ya kan? Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati. Kaya Allah uji dengan kecukupan. Sebab ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Tuan-tuan tengoklah kita ni kesnya dalam surau ni kan. Ada orang monong tu. Monong. Kenapa dia monong? Dalam poket tinggal RM10. Ada orang, aduh, kenapa? Duit dalam bank tinggal 5 juta. Paning ke mana tu? Tak, tuan-tuan, kita mungkin golak, tapi memang ada kat luar orang macam tu. Yang kita pula, kalau dia nado 5 juta tu senang kan? Iyalah tuan-tuan, tapi tuan-tuan kalau ada 5 juta, tengok cerita Piramli tu betul tu, yang apa, yang Aziz Sata jumpa tu lah, Tembika tu yang jumpa, yang dia dapat omeh tu kan. Kan dia bawa balik tu.
yang dekat dalam tu. Cerita apa tu? Alibaba punya lapuk kan? Dia dapat duit, belum lagi kaya lagi, dah baru dapat duit lah. Dah testing nak berjalan macam mana, nak apa macam mana, kan teruk panggil tu. Macam tu lah kita kan, kalau dapat duit tak tahulah macam mana. Berapa ramai orang dan besok dah pension sonang dan tak ada bono nak fikir lagi dah. Berapa ramai cakap dia pension sok dan keluar duit ke BSP dan dah ada 500,000, relax ya. Dia pun pension 2 minggu lepas itu pegang senapang kat bank. Dah jadi jaga pahala itu kau khabar nak relax. Nak cerita apa? Sebab apa? Sebab tak pernah cukup tuan-tuan. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Mana dah? Iya tuan-tuan. Tak pernah cukup tuan-tuan. Tak. Tuan-tuan tengoklah orang kaya ni kan. Itu sebabnya jangan minta kaya, minta cukup. Kau cukupkanlah rezekiku ya Allah. Kau cukupkanlah aku melihat isteriku ya Allah. Tu pun abang aja dah. Tak, point tu penting tu. Sebelum dia protes saya datang kan, ada penting. Iya, perempuan pun sama. Don't take things for granted, you know. Because nowadays, maaf ya kan. Satu lelaki seboleh perempuan sekarang. Jadi apakah peranan kita? Itu soalan apa aja tu kan. Jadi orang perempuan kalau tak nak tu layan elok. Berhentilah pakai baju kelawar ni. Kan golak tembak tu. Dia wek. Macam mana kan. Lelaki ni dia punya mata tu kan, dia tengok bini kan bini pun tak tengok. La ilaha illallah payah kan. Kan cuba kita semarakkan sebab itu pun sunnah Nabi. Kan? Tu dia. Dah diulas belakang kan. Kan dia cakap lah. Tu baru cerita kelawar, tu boleh cerita benda lain. Cakap apa? Kan? Jadi makna kata bila Allah uji kita, macam Allah uji, dia dalam banyak-banyak ujian yang paling teruk sekali ujian sakit. Jangan cakap. Kita domam pun kita dah rasa macam mana. Macam tak ada makna dunia tu, baru domam tu. Belum lagi yang macam sahabat-sahabat kita yang kena kanser, yang kena penyakit yang polik-polik, tiba-tiba terbaring. Allah, terima kasihlah kau datang. Ujian sakit ni kita boleh cakap kau sabarlah, cakap tenanglah, dia tak boleh bangun. Ya, bila saya terlibat pergi bagi yang semangat-semangat tengok orang yang terbaring, Allah Akbar. Kalau kita duduk tempat dia macam mana? Macam tu lah kita fikir. Bila setiap kali anak-anak Adam, Nabi SAW bila adalah manusia ni diberikan ujian sakit, Allah akan hantarkan 2 malaikat pergi tengok dia. Kau pergi tinjau dia ni, tengok apa dia cakap. Bukan Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala boleh sanang, Allah Ta'ala memang tahu. Allah saja bagi kau jauh kat malaikat. Malaikat pun pergi tengok. Bila dia tengok kan, yang seorang, Allah damam, agak Allah saja bagi aku damam ni, biar aku boleh berehat kat rumah. Alhamdulillah, berehat macam tu. Kalau macam tu, malaikat pun balik pula, dia report, ya Allah, dia syukur ya Allah, dia kata kau bagi dia demam, beri dia rehat kat rumah. Kalau begitulah katanya sebab dia syukur, nescaya kalau dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga, dan kalau dia hidup akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Tu sebab kita bila elok demam semua benda nak pergi, tiba-tiba masa tu lah nak basuh kereta, nak pergi pasar lah, nak pergi niat lah, sebab sebenarnya daging dan darah kita dah bertukar. Allah bagi sakit, Allah nak cuci dosa. Lagi tahu kita sakit, lagi banyak dosa Allah Ta'ala cuci. Dengan syarat jangan mengeluh. Ini tak, bila demam Allah mampu lagi baik. Allah dah lah pergi klinik bil mahal pula. Dia masalah. Dan tu masalah tu. Jangan kita mungut. Tengok bila kita sakit, pertama Allah tarik selera makan. Kedua, Allah tarik kesegaran badan kita. Dan ketiga, Allah tarik dosa-dosa kita. Bila kita elok daripada demam, Allah pulangkan balik selera makan, Allah pulangkan balik kesegaran badan. Tapi Allah tak pulangkan dosa-dosa yang kita dah buat dulu. Allah Ta'ala tak pulangkan balik.
Itu sebab Nabi sebut dalam satu hadis, andai kata kamu sakit, jangan segera kamu meminta sembuh. Nabi kata, jangan segera meminta sembuh tu maknanya, Nabi bagi gambaran, kalau kita sakit tu, makna kata sebenarnya banyak Allah nak cuci dosa kita sebenarnya. Tapi bila bukanlah kata, ya Allah biarlah aku sakit, bukan macam tu. Tak ada siapa minta macam tu tuan, tak ada. Hana bona orang tu kan. Iya tuan. Sebab kita ni, hidup kita ni sementara tuan-tuan. Kita tak tahu mati bila. Nabi Yaqub pun tak tahu dia mati bila. Nabi Yaqub tu, kenapa saya sebut Nabi Yaqub tu tak tahu? Nabi Yaqub dengan tahap dia kancing tu dengan malaikat maut. Nabi Yaqub rapat betul dengan malaikat maut. Cuba kalau kita kawan dengan malaikat maut macam. Saya tak tahulah, masa tu Montori pun datang jumpa kita tu. Kau tanyalah dia, aku bila? Mungkin nak. Mungkin macam tu lah kan? Malaikat maut. Tapi Nabi Yaqub cakap apa? Kau datang ni, setiap kali malaikat maut datang, kau datang ni nak ziarah aku ke tak nak cabut nyawa aku? Wah Yaqub, aku datang nak ziarah kau. Setiap kali datang tu tanya, kau datang ni nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Aku nak ziarah kau, wahai Yaqub. Lepas tu Nabi Yaqub tak tahan, dia pun cakap, boleh tak kau tolong aku satu perkara? Kau janjilah dengan aku. Apa dia? Kalau nak cabut nyawa aku, janganlah tahu cabut dia, bagi tahulah dulu. Malaikat maut kata, kau jangan risau wahai Nabi Yaqub, aku akan hantar paling kurang 3 utusan untuk kau. Makna 3 tanda aku akan bagi. Logo lah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub lepas tu tanya lagi, kau datang nak cabut nyawa aku, nak zarah aku, nak zarah kau. Nak cabut nyawa aku, nak zarah kau. Kau nak zarah kau wahai Yaqub. Satu hari tu kau nak datang nak cabut nyawa aku ke nak zarah aku? Sesungguhnya aku datang hari ni, aku nak cabut nyawa kau wahai Yaqub. Kau kata dulu nak bagi 3 utusan. Sesungguhnya aku dah bagi dah pun. Apa dia? Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada lu merasa macam tu. Dulu boleh drive jauh, sekarang baru pun dah berhenti RNR, berhenti sakit belakang lah, apalah, terdarah lah, apa macam kan? Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum? Dah. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Tiga dah ada. Standby lah, apa lagi? Soalan bocor. Baring saya siapkan balut kain putih, senang. Standby kan? Iya. Kan Nabi sebut orang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Orang tua-tua dulu paling hebat, tuan-tuan, mak ayah kita, nenek-nenek kita dulu, dia dah gulung siap dengan kain batik, lopeh apa semua. So kalau mak meninggal, so kakek laci bawah sekali tu, semua kain tu semua dalam tu. Kita ada. Dalam senarai khairat kematian pun tak ada nama dah. Cakap burak kemihana ni. Iya. Tu sebab jangan belagak ngapa kita ada. Allah Ta'ala nak cabut nyawa macam tu. Lain lah kalau ada senarai kat papan kenyataan kat luar tu. Senarai kematian minggu ini. Ada. Dia akan update setiap hari lepas Zuhur. Ada tak kan? Lepas Zuhur yang berkerumun kan tu. Nama kau ada tak? Tak ada. Balik. Tak ada. Tak kan? Yang sahur, weh, nama kau. Bila? Besok. Tak ada pula. Masuk dalam dia mengelupur, dia jumpa imam. Tolong mam. Kenapa nak tolong minta tangguh mam tu? Kau nak tangguh berapa lama pula? Anak-anak keduri je minggu lah. Minggu depan nak matilah. Yalah, aku cubalah tapi tak janji dah. Budak ya Allah. Ni hamba Allah. Siapa nama dia katanya? Dia ni ikut jadualnya mati besok ya Allah. Kau tolonglah bagi lanjut dan sikit usia ya Allah. Pek seminggu jadilah anak-anak keduri. Alhamdulillah. Kau pergi tengok. Dia petinya padam nama. Dah nombor 2 telah naik nombor 1. Dah nak mati dulu apa hal lagi. Tak habis kau jauh imam tu. Tak, dia tak macam tu tu. Dia suruh kita bersedia. Dia tak macam tu dah. Kita kena sedia, kena standby. Bila-bila kita boleh mati kan? Ayo. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Bila Allah bagi umur, manfaatkan. Ya. Dikatakan bahawa apabila unta sedang mabuk cita, maka dia tidak mahu makan sampai 40 hari.
Kalau dibebankan dengan barang yang berlipat kali ganda, tetap dia akan bawa. Ketika hati dia asyik mengingati kekasihnya, maka dia tidak suka makan dan tidak merasa berat dimuatkan barang berlipat ganda. Itu demi cintanya. Jika demi cinta seekor unta mahu meninggalkan syahwatnya dan sanggup menanggung beban yang berat, adakah engkau telah meninggalkan syahwat yang diharamkan demi kerana Allah? Sudahkah engkau meninggalkan makanan dan minuman kerana Allah? Apakah engkau telah sanggup memikul kebaikan itu? Maka pengakuanmu adalah kosong belaka, tidak berguna di dunia maupun di akhirat, di sisi makhluk atau di sisi Khalik pencipta. Macam unta, bila dia mabuk ke payang kan, dia tak makan 40 hari. Bila dia suka kayak unta betina tu, dan bila pikul beban yang berat tu, dia dah tak kisah dah, dia bawa lantak lah kan? Sebab perasaan itu macam itulah. Dah cinta ke Allah kan. Manusia selalu sebut nombor satu, yang dia hamba Allah, tapi dia gama buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tapi bila diuji dengan susah sikit, dia mula mengelupa dari Allah bagi rezeki. Dan yang ketiga, dia selalu sebut dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati, tuan-tuan. Ya, jadi mana kata kita ni ingat hidup di dunia ni sementara. Apa bayangkan saya sebut, dunia ni sementara. Kita ingat tak peristiwa Isra dan Mi'raj dulu kita dengar ceramah kan, yang mana ustaz tu cakap bagaimanakah Nabi didatangi dan peristiwa-peristiwa pelik tu kan, dia nampak seorang perempuan tua bongkok tiga tu. Perempuan tua bongkok tiga tu, Jibril kata itulah dia dunia, dah tua sangat nak tunggu masa nak kiamat. Jibril kata itu zaman Nabi, dunia dah tua. Zaman kita lebih lagi. Banyak mana tanda tuan-tuan, banyak tanda. Orang dah confused dah, toilet mana nak masuk. Pasal tu saya cakap, dia masuk dalam tu, jantan ko tak ko dalam ni, terperanjat keluar, dia balik tengok, rasa betul lah. Paning tuan, paning. Dan dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Nabi tak ada dia heboh dia pasal dunia tu kan. Orang minta memang bagi, malahan Nabi susah hati kalau tak boleh bagi. Kita pula dah bagi susah hati tu apa ni. Lalu tabung kan, mula dah tabung kan. Macam tahu-tahu dia aku buat duit malam dah, macam tu lah kan. Ya tuan-tuan, tapi alhamdulillah lah, saya tengok bulan kita dalam PKP tempoh hari, ramai waktu yang menyumbang kan? Sampai jadi hal pula menyumbang kan. Inilah bergaduh lah netizen dengan orang ni. Tolonglah jangan bergaduh. Kita tak tahu apa benda yang orang hadapi, janganlah diam lah. Tak ada nak backing sesiapa, bergaduh pergi mahkamah. Allah, tak ada kojo tu. Banyak benda lain boleh digaduhkan. Gaduh benda pasal bercakap berlawan cakap dekat dalam media sosial kan? Masalah dunia sementara, apatah lagi dalam dunia. Apakah 3 perkara dunia yang sementara? Pertama, suami isteri sementara. Boyfriend girlfriend lagi lah sementara. Suami isteri sementara. Itu tak suami I bagi I berapa sebulan. Kita rangkit koning kan 2,000 sebulan. Kau ada? Mak dia punya cakap tu. Minggu depan tu pendek napih laki mati. Mana kau punya 2,000 sebulan? Masa tu baru tahu. Isteri lawa, bini dan lawa. Okey lah, cakap dengan bini sudah lah, tak payahlah banyak pengumuman ke orang kan. Sampai masuk lawa, lawa tu sendiri pun sementara. Berapa lama lawa? Jom tengok. Biar deh suami kita tidak setampat Aaron Aziz, biarlah isteri kita tidak secantik Fazurani Lofa Maya Karim. Syukurlah, sebab tutup lampu sama. Yo tuan-tuan, kau ingat tutup lampu menyala muka ni Lofa? Tak ada sama. Kau lap apa mana tak sama. Orang dulu je tengok mana dah. Itu sebab anak orang dulu ramai, betul tak? Orang dulu ramai sebab current tak ada. Pukul 8 dah kalau
Apa kenapa? Kan? Yo, nak cakap apa? Bahagia hidup. Bahagia mak ayah kita. Tak payah nak bercinta-cinta bagailah. Tak ada dah Valentine Day dah. Merapik je tu. Kan? Setiap hari kita hargai isteri kita. Kan? Isteri pula hargai suami selagi ada suami itu. Hargai. Orang perempuan, saya nak pesan. Menurut kajian, suami mati dulu. Tengok ke depan. Saya tengok pada depan ni pun dah simpati, nampaklah. Jadi orang perempuan tolonglah jaga elok-elok. Kan? Faham tak? Tapi janganlah masak besok meraung lah masak. Kita pokok orang takut abang mati besok tu. Langsung tak makan lagi tu gitu. Tak adalah macam tu kan. Tak adalah macam tu. Tapi mana hargai lah. Sementara suami isteri sementara. Tapi dalam kesementaraan itu ajak ingat akhirat. Yang kedua, pangkat kedudukan sementara. Tuan kerja lah pegawai besar mana tingkat mana pun pangkat kita dekat Putrajaya ni sampai masuk pencen. Bila pencen tu pula makin aku pegawai paling besar sekali dalam pejabat ni, kau tak tahu kau. Tiba-tiba dah dekat penghujung tiang tu pencen. Tu bekas DO tu dia kata. Tu bekas pegawainya tu. Dah bekas. Dah bayar pencen. Tapi kalau daripada muda hidup dia tak belagak. Campur dengan orang, tak sombong. Sampai ketua orang cari dia. Sebab tu yang kita nak. Belagak kan. Tak payah belagak-lagak kan. Tak payah. Yang tak ke mana pun orang belagak kan. Sudah nak tolan balik apa yang kita cakap susah. Dan yang ketiganya adalah harta. Cuba ingat kat kampung kita kan. Ingat tak kat kampung kita dulu ada satu rumah besar. Mesti adanya, setiap kampung ada. Saya dah tanya dah, memang semua kampung ada rumah besar. Dan dia kita masa kecil cakap, aku kalau dapat rumah macam tu mesti best. Aku nak buat rumah macam tu. Hari ni tak heran dah rumah tu. Sebab dah berlambak dah rumah besar. Kat Putrajaya tu banyak signboard baru naik. Perumahan baru dapatkan segera. Kan? Lot terhad hanya 2.5 juta kepala otak. Hanya 2.5 juta pebon tu hanya tu. Menangis orang kampung macam hanya tu kan. Kok hanya tu RM50 faham? Hanya 2.5 juta tak monong gitu kan. Iyo tuan-tuan. Sementara kereta ulama berkilat, kereta kau lawa weh dia kata kan. Berapa lama? 2-3 minggu dah tak peduli dah kata tu. Betul. Itu dia. Sementara handphone je tengok. Beli handphone sampai rumah dah keluar handphone baru kat dalam TV tu. Belum sampai ada setting volume ke apa semua, tak sampai setting dah. Baru tukar wallpaper dah ada handphone baru. Handphone baru tu. Tak payah tuan ni yo. Orang lelaki ni sampai satu tahap dia tak nak benar ada tukar handphone ni. Tak nak. Orang perempuan kau jap tukar. Bang, telefon ni bagus man. Kau guna WhatsApp ambil gambar. Tu kerja. Ada mana lain buat? WhatsApp gambar, WhatsApp gambar. Beratus grup. Ada satu Datuk Menteri tu. Dulu ada satu menteri tu. Dia pernah tunjuk WhatsApp dia ada 300 lebih grup WhatsApp. Termasuk satu grup tu grup kami benci YB. Dia sambut nama Datuk tu. Grup tu grup benci dia. Dia dalam grup tu. Cuba fikir. Wah gila betul. 3 kali dia left grup tu, dia masuk balik. Dia tunjuk kat saya, wallahi saya tak sebutlah nama tapi dia pernah tunjuk kat saya lah. 3 kali dia left grup, orang tu add balik. Sudah hanya Samsul, saya biarlah, saya malas dah dia kata. Punya marah orang kat dia. Kita orang marah kita tak ada sampai back group dah kan. Grup kami benci Samsul Debat dalam tu. Kan gila kau dalam isu yang ngutuk dia. Pasal tabah dia tu. Ya tuan-tuan, handphone kan, handphone sementara. Semua sementara. Macam mana pun, jadi apa yang kita nak kaji? Itu sebabnya dalam Quran, dalam surah Asy-Syura ayat 20, tuan-tuan faham elok.
Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan tidak akan ada padanya satu pun kebahagiaan. Baca balik surah Asy-Syura ayat 20. Itu sebabnya jangan nak kaya-kaya pada dunia ni, kaya akhirat insya-Allah dengan dunia dapat. Tuan-tuan datang malam ni kan, kita tengok mana ada yang hati kusut, tak ada. Kau poning warna lah tadi bergaduh dengan bini pun, ya nak okey dah ni. Balik kau okey. Ayang balik okey. Iya, tak okey. Selesai. Iyo, betul. Tak ada siapa dah pergi surau ni balik itu kan Allah tak ada. Kebanyakan dia tanam. Ya, sebab kerja akhirat belaka ni. Kan, walaupun ada yang muka yang malam ni baru nampak, tapi itu tak apa. Permulaan yang baik. Setiap 1000 langkah bermula dengan langkah pertama. Itu penting. Ya. Diceritakan dari Sayyidina Ali, dia berkata, barang siapa merindukan syurga tentu akan cepat dan suka berbuat kebajikan. Barang siapa takut kepada neraka, tentu dia akan tahan nafsunya dari segala keinginan. Dan barang siapa yakin akan mati, maka tidak begitu selera kepada kelazatan. Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang mahabbah, lalu dia berkata, mahabbah adalah menghapuskan segala kehendak, membakar semua sifat dan hajat, serta menenggelamkan diri dari lautan isyarat. Maknanya tuan-tuan dan sekalian, kita ni bila mana kita suka sesuatu, maka kita akan kawal diri kita pada buat benda yang tidak disukai. Macam kita tahu kita cintakan Allah, kita cintakan Rasul, tentu kita akan buat apa yang Nabi suka. Kita tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Apa yang Allah tak suka pun kita tak buat. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suka dan Nabi suka. Maka kalau kita tengok tu sebabnya kalau bulan puasa dulu kan kita boleh faham nak kontrol, sebab kita nak kerja akhirat. Bulan puasa kita boleh pilih nak makan buah tamar dulu, sebab kita fikir nak kerja akhirat. Kita boleh pilih nak solat sunat tarawih, kita pilih nak jaga solat sunat witir kita kan? Dan ingat, solat witir ini saya ingatkan sekali lagi, bukan hanya bulan puasa saja. Tarawih ialah tak ada siapa pun yang seronok tarawih gitu. Tulis surat kat Menteri Agama, kami seronok sangat kat Putrajaya ni buat tarawih, tolong lanjutkan sampai Zulhijjah. Tak ada tarawih takat bulan puasa ya tuan-tuan. Tapi witir tu yang Nabi sebut. Siapa yang Nabi sebut apa? Sahabat Nabi Abu Hurairah beritahu bagaimanakah Nabi berpesan, Nabi wasiatkan kepada kami 3 perkara yang jangan kamu tinggalkan selagi mana kamu hidup. Apa dia? Nombor 1, jangan tinggal puasa sunat hari putih setiap bulan, kecuali pada hari-hari tasyrik itulah kan, mana 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Islam. 1 yang mengabid. Yang kedua, jangan tinggal solat sunat duha kurang-kurang 2 rakaat setiap hari ini, cerita setiap hari. Dan yang ketiganya, jangan tinggal solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Tu Nabi pesan. Jadi balik tu kau malih warna apa kan, kita ambil wudu saja, sembahyang 1 rakaat dah tidurlah kan. Jadi rasa cukup zakat tu tuan-tuan, masuk sampai 9 suku ya. Jadi tu tuan-tuan sekalian, kesimpulan yang boleh kita buat adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah dan Rasul ini penting ya. Sayang kita ke Nabi, kita akan buat apa yang Nabi suka, kita akan tinggal apa yang Nabi tak suka. Disebutkan ta'dibu auladukum bisalasati asya, didiklah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Yang pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar anak-anak kita sayangkan Nabi. Kedua, bihubbi ahli, mencintai ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiganya, biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, baca ke rumah. Dan bila kita dah jadi imam, paling tidak kita baca Quran juga. Tak ada siapa baca ABC tu sebenarnya. Baca Quran tu maksudnya bila kita dah membaca ayat suci Quran ke rumah kita, mudah-mudahan itulah yang Nabi sebut, bezakanlah rumah kamu daripada kuburan. Bezakan rumah kita pada kubur dengan membacakan Al-Quran. Dan elakkanlah diri kita jadi umat yang Nabi sebut akan tiba masanya nanti umatku membaca Al-Quran tapi tak sampai pun ke tenggorokannya. Maksudnya dia baca tak sampai pun ke tokak. Maksud apa?
Kalau ke tokak tak sampai, ke hati lagi tak sampai. Sebab apa? Sebab tak faham. Baca je. Tak ada beza dia dengan burung kakak tua. Kan? Jadi mudah-mudahan apa ini kita dah tak ada alasan tuan-tuan. Kita ada telefon kan. Kita boleh ya. Kat telefon tu boleh tengok tafsir tu. Boleh kadang-kadang ada satu Quran tu pula, Quran elektronik. Pernah jumpa tu? Quran digital. Tokat mengaji Quran. Dia tak ngaji lah Quran tu ngaji. Untuk masalah tu. Kan? Jadi sekarang dah tak ada masalah. Kat tafsir tu pula siap tulis kenapa ayat itu asbabun nuzul ayat itu turun. Siap bagi tahu peristiwa dia. Siap bagi tahu lah ni warnanya, ni hukumnya, mad lazim, ni mad arid, dia sukun, semua begitu. Tak ada lah tuan-tuan. Sedikit makluman, di luar sana ada sahabat-sahabat yang biasanya ikut saya dia menego tuan-tuan. Dan tengok belakang. Jangan tengok tanya khabar ya, Holly. Yang seorang tu dia jual barangan sunnah, buah tamah, habatus sauda, minyak bidara, colek-colek benda tu kena ganggu banyak kan. Banyak anak pelosit dan tu ngacau ni. Yang keduanya meniaga madu. Orang perempuan beli madu tu tunjuk ke suami, bang ini madu yang diizinkan dalam rumah ni, cakap macam tu. Yang ketiga tu ada satu produk yang tengah viral sekarang ni, susu kambing Al-Amr yang ada muka Samsul Debat kat luar tu. Macam lah macam. Coba dia buat muka kartun. Alhamdulillah tuan-tuan, bukan cakap bohong, semalam kebetulan untuk makluman semua barang tu baru sebulan. Siapa yang sakit lutut, siapa sakit sendi, sakit tulang, insyaAllah ikhtiar. Kebetulan semalam kat Palung berapa semalam? Palung 12. Palung 12 ada seorang tu dia dah lama semayang kat kursi 6 bulan sakit. Dah boleh semayang berdiri. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, jangan tuan-tuan kunyah plastik tu, dia serabuk, tuan-tuan kena bancuh dulu. Bancuh dulu. Dan dia tak ada bau. Pada orang perempuan yang period dia marah rayau tu, kejap awal, kejap lambik, kejap tak mana pahir pun boleh minum, insyaAllah okey. Tapi mana kita tinggal nak tak nak tuan-tuan. Jadi rasa cukup sakat tu tuan-tuan. Dah tua, dah tak ada tu tak usahlah cari, dah tak ada. Tapi kok minum datang dia balik tu joki tu tuan-tuan. Lepas tu mana yang ada anemia, mana yang ada gastrik, elok ambil waktu sahur, insyaAllah. Jadi tuan-tuan nanti tu apa-apa aku tuan-tuan tanyalah sendiri. Saya sekadar mengumumkan. Saya jadi duta produk ya, mengumumkan. Jadi tuan-tuan tengok, sampai ke Singapura tuan-tuan tiap-tiap minggu. Ada yang beli tu satu kotak kat UK dekat Leeds. Dia beli satu kotak ya, RM40, RM40. Postage dia 300 lebih. Bayangkan beli tu kan. Tapi itulah ya tuan-tuan maknanya kalau bondo dah baik, elok khasiat ikhtiar. Jadi itu saja pada saya. Terima kasih banyak kepada Surah Al-Huda yang sudi mengundang saya pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu berpunca berkelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.